akan buat debat version percintaan. So, kita akan lihatlah siapa yang lebih expert dalam percintaan. Adakah lelaki ataupun perempuan? So, tanpa membuang masa, jom kita tengok siapa yang lebih expert dalam bahagian percintaan ni. Let's go. Let's go. Okey, soalan yang pertama. Di antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih pandai menghargai? Lelaki ahli dewan, sila kemukakan hujah anda seorang by one. Yes. Okey, boleh bahas sekarang Ampang. Ni apa ni? Okey, Ampang berdiri. Okey. Saya dari Ampang. Ah. Okey, yang lagi menghargai adalah perempuan. Dia dua-dua menghargai, tapi yang lebih menghargai perempuan. Sebab apa? First, perempuan ni dia suka masak. Cara dia hargai laki tu, dia akan masak. Walaupun tak sedap, walaupun laki cakap tak sedap, dia tetap masak. Itu tanggungjawab siapa? Lelaki. Tapi perempuan menghargai. Perempuan tolong korang, tolong masak korang kat dapur. Sabar, ahli dewan. Putrajaya Temelur, ingat. Cakap habis. Okey, tu kalau buat masak, dia tak adalah berkira macam baru balik kerja ni penat ni. Tak nak masak nak beli kedai. Tak ada. Kita still masak walaupun tak sedap. Okey. Ada lagi? Okay, next. Kalau kita tengok dari segi birthday, event yang dia orang macam contoh birthday kan. Perempuan lagi banyak menghargai, dia surprise. Betul. Laki dia kurang sikit bab ni. Okey, habis ya? Perempuan mesti di surprise kan. Lepas tu Itu je ke? tak ada dah. Ada lagi? Ada? Okey. Baca okey. Okey, saya just ulaskan sikit yang birthday tu. Aha. Contoh kalau korang boleh tahu, perempuan ni dia walaupun dia ada kehendak dia, tapi dia rela simpan kehendak dia tu untuk dia surprise orang yang sayang. Saya. Okey. Speaker. Putrajaya. Saya mencelah. Okey, betul. Okey. Saya rasa lelaki yang lebih menghargai perempuan. Sebab lelaki dia kerja pagi petang hanya untuk isteri dia yang tersayang. Dengar dulu. Dengar dulu tu speaker. Lelaki dia sanggup ikat perutnya. Sabar. Duduk. Dengar dulu. Okey. Sabar. Okey. Tu speaker. Ya. Ini dah langgar undang-undang dewan. Majlis kita baru start. Bagus tak? Okey, sabar. Lelaki dia sanggup ikat perut dia, tahan apa yang dia ingin semata-mata untuk isterinya. Dia sanggup tak makan, tak beli apa kereta-kereta mewah apa. Mesti kita cakap, kenapa lelaki ni tak bermewah? Sebab dia nak mewahkan isterinya yang tersayang. Ada lagi dia macam lah. Mengikut statistik, populasi pengunjung-pengunjung di pasaraya adalah perempuan dan populasi yang duduk di kerusi urut adalah lelaki. Jadi lelaki lebih menghargai untuk memenuhi segala kehendak perempuan. Baca okey. Okey, sabar. Dekat pasar raya ramai perempuan. Sebab apa? Sebab dia nak bagi dekat laki dia. Dia ni cari benda. Hulu langat penalti, hulu langat. Penalti. Keluar penalti. Dobat. Okey. 1 poin menghargai paling tak nampak lelaki ialah perempuan sanggup berhenti kerja untuk jadi suri rumah jaga suami. Okey. Siapa suruh berhenti? Kamu duduk. Orang tu suruh berhenti bos. Siapa suruh duduk? Last. Okey, tu speaker. Okey, last. Kita sebagai seorang lelaki, okey. Perempuan dia hanya menjaga anak-anak dengan lelaki dia, tapi seorang lelaki harus menjaga ibu, adik-beradik perempuannya dengan isterinya. Banyak tanggungjawab oleh lelaki tapi tidak dihargai. Thank you. Duduk. Terus speaker duduk. Kemana? Kemana? Dari mana
sebelum tu ulu lagak boleh masuk Ulu lagak. Masuk. Nak becek dah ni. Okey, perbincangan di antara speaker dibuat dari sekarang lah. Okey, pihak Magistrate AI Team telah mengeluarkan keputusan. Bagi pemenang untuk soalan pertama. Pemenang untuk soalan yang pertama adalah perempuan. Tu speaker, tarik balik tu speaker. Kenapa perempuan? Sabar, kita nak pergi ke soalan kedua dulu. Berhormat sekalian. Okey, boleh bagi soalan kedua yang berhormat. Soalan yang kedua. Di antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih banyak memaafkan? Okey, lelaki boleh berbincang dulu. Okey? Lu agak sabar berbincang dulu. Boleh berbincang. Berhenti yang berhormat, berhenti. Pihak lelaki boleh bangun dulu untuk bagi keterangan. Okey, topik yang memaafkan ni adalah berpihak kepada lelaki. Sebab apa saya cakap lelaki? Okey, cara lelaki nak minta maaf dan memaafkan perempuan dengan senang saja, okey? Contohnya korang slow talk, korang bagi tahu korang salah apa semua, kita orang boleh maafkan, kita orang boleh toleransi lagi dengan korang. Tapi tak macam korang. Bila perempuan minta maaf, dia takkan minta maaf dengan bersungguh-sungguh. Dia minta maaf sekali, kau nak maafkan, maaf. Kau tak nak, sudah. Okey, yang kedua pula, if korang ada salah pun, kita orang juga yang kena maafkan korang, bukan korang sendiri-sendiri. Betul tak? Betul. Sokong. Okey, dulu macam lah ke? Terima kasih keramat. Selamat, silakan duduk. Kuala Perlis. Okey, saya Kuala Perlis. Bagi saya lah, perempuan ni dia lagi cepat memaafkan. Sebab apa? Perempuan ni dia cepat lembut dan dia cepat... Arif, kita maafkan dia orang lain. Tuan Speaker, izinkan saya Tuan Speaker. Ya, dapat. Saya diam-diamkan diri, tapi pihak di sana pijak kepala saya. Saya tak boleh terima dengan kenyataan daripada Pasir Gudang. Kuala Perlis. Saya nak betulkan apa kata penipuan daripada mulut anda tu. Boleh silakan. Sebenar-benarnya lelaki yang cepat untuk maafkan perempuan. Sebab apa? Contoh, lelaki kalau dia maafkan perempuan, sekejap je. Tapi kalau tiba perempuan nak maafkan lelaki, dia ungkit sana, ungkit sini, ungkit sana. Tuan Speaker, izinkan saya tambah lagi Tuan Speaker. Tuan Speaker. Tuan Speaker, izinkan saya Tuan Speaker. Sila. Kalau lelaki maafkan perempuan, dia takkan ungkit dah benda yang lepas. Tapi kalau perempuan, bila dah maafkan, dia ungkit lagi. Dekat sini pun kita dah nampak yang mana lelaki ni adalah seorang yang cepat untuk memaafkan para wanita. Okey, thank you Temenlo. Itu masa silam kamu. Terima kasih. Perempuan lagi mudah memaafkan. Satu. Temenlo. Masalah itu dah tu. Okey. Betul. Satu, perempuan dia hati dia mudah lembut. Contoh kalau suami dia buat salah, suami dia peluk dia akan terus hilang. Sebab apa tau? Sebab perempuan ni dilahirkan lemah. Dia lemah, dia seorang yang lemah. Besar mana pun salah laki dia, tapi walaupun kalau laki dia minta maaf peluk dia, terus hilang dah semua tu. And then back to normal. Dia pun akan minta maaf juga sebab dia tak faham each other apa semua. And then situ rumah tangga dia orang sebab perempuan ni dia fikir jauh, dia fikir anak lagi, dia fikir family dia banyak lagi. Sebab dia fikir macam ni, talak semua dekat lelaki. So apa yang dia nak buat, dia kena maafkan lelaki tu dari hati tulus. Dia bukan semudah tu dia nak hancurkan rumah tangga dia. Terima kasih banyak. Tak apa. Sudah lama. Terima kasih Batu Kev. Thank you. Tambun.
Sebelum tu saya minta maaf dulu sebagai lelaki dan saya maafkanlah. Nampak? Okay, itu lelaki. So, tadi dia berkata tentang talak di tangan lelaki bersemua. Tapi setiap kali gaduh, kenapa minta nak diputuskan? Kenapa? Memang talak di tangan kami. Tapi setiap kali bergaduhan, cerai dah saya cerai. Kenapa? Okey, kenapa perempuan minta cerai atau minta break? Sebab perempuan bila dia bergaduh dia terpaling emosi. Dia ada satu akal sahaja. Sabar. Habis dulu, bagi habis dulu. Bagi habis satu-satu. Tak behel nanti kita ni. Okey. Sabar. Sabar. Cakap tadi perempuan emosi bersemua. Kata perempuan lebih memaafkan. Kenapa tak memaafkan sampai nak minta semua tu? Sebab dia tengah panik. Kenapa dia cakap kenapa tak maafkan terus Sebab apa? Sebab lelaki ni dia kan sebab lelaki dia ulang salah. Dengar. Dia ulang salah yang sama kerap. Duduk dulu. Okey, satu je ayat Kalau maaf tu berharga tiada hati yang terluka. Terima kasih. Ayat Jabilun. Okey. Speaker, berjoget speaker. Dia joget. Dia pesak alih ni. Keluar. Saya nampak. Patut ke? Sebenek keluar patut ke? Sebenek keluar. Sekarang ni kita nak bincang keputusan. Okey, dengarlah Kak Ali Muhammad. Okey, untuk debat kali ini dimenangi oleh lelaki. Okey, semua Ali Muhammad boleh masuk balik Okey, soalan yang ketiga. Di antara lelaki dan perempuan, siapa yang selalu ditinggalkan? Sabar. Sabar boleh tempat. berbincang 40 saat Okey. Perbincangan telah tamat Okey, pihak perempuan boleh mula dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakil YB Kemaman. Okey, Kemaman. Okay, first point is perempuan yang selalu ditinggalkan. Kenapa? Sebab perempuan ni kalau dia bercinta, dia akan terus niat untuk ke next step. Berkahwin lah. Sabar yang Arif. Sabar teman-teman. Okay, lepas tu jenis lelaki ni kadang-kadang dia bercinta sekadar mainan. Dia sekadar untuk suka-suka. Dia nak test market, betul. Kadang-kadang perempuan ni dia perlukan masa apa semua. Okay, yang Arif. Sebab apa perempuan? Sebab lelaki ni dia kebanyakan bila bercinta dia tak puas lagi nak enjoy, dia tak puas lagi nak main dengan kawan-kawan dia, nak keluar sana nak keluar sini. So dia couple ni just nak berseronok je, tak ada niat untuk ke next step pun. Perempuan ni dia banyak kena tinggal sebab mostly lelaki ni awal-awal dia tak boleh. Kalau perempuan awal-awal dia nak perempuan tu, tapi bila dah perempuan tu sayang dia apa semua, kadang-kadang dia nak perempuan lain juga. Tapi tu memang standard lelaki lah. Kalau dia tak serius lah, saya cakap kalau dia tak serius. Kalau dia serius, dia terus ajak kahwin. Tapi saya nak cakap perempuan kena banyak tinggal sebab lelaki banyak test market lah. Saya bangkit. Sabar sangat. Okey, perempuan dah habis. Lelaki. Habis saya bakal. Ulang. Sebenarnya lelaki yang kuat ditinggalkan oleh perempuan. Itu dulu langgar sendiri. Sebab saya sendiri contohnya. Sebab bila lelaki ni, contoh bila time ada duit apa semua, dia ada dengan kita. Bila kita tak ada duit, dia hilang. Satu lagi perempuan ni, dia senang cair dia kata-kata lelaki. Bila ada lelaki lain, dia pergi lelaki tu pula. Dia tinggal yang lama. Ulang habis dah. Habis
Ayah makan kau. Betul Raya, sila. Yang Sila. berhormat, okey, saya nak ambil daripada Parlimen Batu Cave. Boleh saya dengarkan sekali lagi Parlimen Batu Cave cakap perempuan ditinggalkan sebab lelaki apa? Test market. Okey. Tinggalkan Aira. Perempuan okey. Jangan balik. Dia minta maaf dah. Saya maafkan ke tak? Tarik balik. Tarik balik. Okey, saya maafkan. Sambung. Okey. Macam Parlimen Batu Cave cakap, lelaki tinggalkan perempuan sebab lelaki ni nak test market. Dia hanya tahu tu je sebab dia tak tahu. Kenapa contoh macam kenapa boyfriend aku tinggalkan aku sebab dia nak test market? Tak. Patutnya dia kena berfikir macam ni. Kenapa lelaki tu tinggalkan aku? Adakah perangai aku ni teruk? Faham tak? Dia kena sedar diri. Faham tak? Tahu. Faham betul. Dia hanya ingat kekejaman lelaki padanya. Dia tak nak tahu keburukan dia pasal Perempuan kepada lelaki banyak tu. bersabar dengan lelaki. Abang telah. Saya menjelik sikit boleh? Saya menjelik sikit Thank you. Lelaki bila dah ada yang baik nak cari yang terbaik lagi. Dah ada yang cantik nak cari yang cantik lagi. Sebab apa? Sebab lelaki tak pernah bersyukur. Saya bangkang. Ya, betul lelaki. Betul lelaki memang cari yang terbaik lagi. Yang terbaik lagi sebab yang lama teruk. Kenapa? Korang tinggal. Macam mana nak ubah korang ada pendirian sendiri, nak ikut pada sendiri juga. Sabar. Dia cakap kita tak memahami, kita tinggalkan dia. Kenapa banyak berita lelaki yang menduakan? Cerita mana? Sikit je. Okey. Kalau macam tu, kenapa fakta dikeluarkan? Lelaki diuji saat tiada apa-apa dan perempuan diuji saat lelaki punya segalanya. Ya, itu betul. Apa benda kau ni? Daripada Lamin tadi. Tu speaker. Okey, thank you dulu. Okey, tu speaker. Okey. Mengikut Carta Organisasi Negara. Lelaki selalu ditinggalkan disebabkan harta. Macam perempuan kalau lelaki tu ada motor, dia nak cari yang ada kereta Myvi. Bila ada kereta Myvi, dia nak orang yang bawa Mercedes. Bila Mercedes, dia nak bawa Lamborghini. Perempuan selalu tidak cukup dengan harta. Sabar, okey. Okey. Saya bagi simple je. Bukan semua perempuan lah. Okey. Saya bagi simple Dia cakap perempuan tinggal kalau lelaki tak ada apa-apa Fikir balik. Bila lelaki ada apa-apa, dia kenang tak orang yang lama ada? Adakah dia nak setia? Sebab apa? Sebab dia ada segalanya. Dia cari lagi yang baru. Dia rasa dia mampu hadir. Okey, thank you. Okey, terima kasih. Duduk. Terima kasih. Selamat duduk. Nampaknya semuanya behave. Okey, semuanya bagus. So masa untuk berbincang. Okey. Keputusan magistrate telah pun dibuat. Pemenang untuk soalan yang ketiga ini adalah perempuan. Okey, pergi ke soalan yang keempat pula. Okey. Di antara lelaki dan perempuan, siapakah pendengar yang terbaik? Tempat meluah. Okey, kita bagi ke lelaki Sila dulu untuk berbincang. berbincang benda ni. 40 saat. Putrajaya sila. Boleh? Huraian saya sikit saja. Okey, di sini pendengar yang baik adalah lelaki. Sebab lelaki dia ada best friend adalah lelaki, tapi perempuan kebanyakannya best friend dia adalah lelaki. Sebab dia selalu meluah kepada lelaki. Faham tak? Sebab dia tak banyak meluah kepada perempuan sama perempuan sebab dia tahu perempuan ni mulut macam mana. Tuan Speaker. Okey, kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Saya terpaksa mencelah sikit. Saya berpendapat bahawa lelaki adalah seorang pendengar yang baik. Sebab apa? Dengan adanya lelaki, perempuan meluah dekat lelaki. Lelaki ni ada satu sifat yang macam mana bila dia dengar, dia akan solve masalah perempuan tu. Iaitu adalah seorang lelaki. Kalau perempuan, dia boleh jadi pendengar yang baik juga, tapi dia ada masalah, dia tak boleh solve masalah tu. Dekat sini kita boleh nampak antara dua pihak ni, lelaki adalah lebih pendengar yang baik. Betul.
Terima kasih bagi Terima kasih teman lu duduk. Okey, Batu Kes silakan. Okay, saya minta maaf. Saya harap Kita tak salah apa-apa. salah apa-apa. Saya harap korang boleh diam macam kita orang diam tadi lah. Okay, Assalamualaikum korang. Saya di sini, poin saya yang pertama, saya cakap perempuan lebih memahami kerana memahami. Mendengar. Yelah, maksudnya pendengar yang baik. Dia Yes. memahami. So, pendengar yang baik adalah perempuan disebabkan kalau korang boleh tahu, korang tahu sendiri, ibu adalah pendengar yang terbaik untuk anak dia. Sebab apa? Perempuan dia dilahirkan ada firasat tau. Firasat, naluri, dia boleh faham. Sebab apa? Macam ibu kita mengadu apa-apa dia faham. Even kalau dia tak boleh serve pun, macam kalau dia tak boleh nak solve pun, dia lebih memahami. Sebab apa? Sebab kita ni kalau orang memahami, kita dah cukup untuk melegakan kita. And saya tak nafikan lelaki pun memahami juga. Lelaki memahami disebabkan kalau kita kahwin, husband kita lah best friend kita. So saya akui. Okey, Tuan Speaker. Kalau ada barang. Izinkan saya Tuan Speaker. Izinkan saya sekejap. Okey, sila. Saya mencelak dulu Okey, yang mana pihak Batu Cave dia menyatakan dari segi memahami, bukan dari segi dengar. Betul tak? Okey, dia cakap tadi dari segi ibu adalah pendengar yang baik. Memang betul, itu betul. Tapi ayah pun adalah pendengar yang baik. Cuba kau bayang waktu kecil kau mengadu dekat dia, dia dengar, tapi dia tak ada elok, tapi tahu-tahu dia solvekan masalah awal. Macam nak mainan, tahu-tahu dia pun beli mainan. Dekat sini pun Betul. Okey, Tambun silakan Tambun. Tadi saya sambung balik YB Temeluk. Dia cakap yang ibu selalu mendengar, tapi ibu selalu menceritakan kepada ayah, seorang ayah, dan untuk selesaikan perkara tersebut. Tapi still, Okey. pendengar yang baik adalah ibu. Dia yang dengar anak dia, rintihan anak dia. Memang saya tak akui lelaki yang menyelesaikan masalah. Keramat duduk. Tambun duduk. Kita bagi tempat bercakap. Maksud dekat sini daripada anak bagi ibu mendengar. Dengar tu bagi ke ibu, betul tak? Lepas tu ibu bagi dengar ke ayah. Last sekali kat siapa? Ayah apa? Lelaki. Okey. Duduk teman lu. Sila duduk. Akal pada lelaki, telinga pada perempuan. Dia yang soft, kita yang mendengar. So sekarang ni kita mencari pendengar yang baik. So perempuan yang mendengar yang baik. Okey? Ya. So Okey, kalau silakan. anak-anak ada masalah, dia orang akan cari ibu. Batu Kes. Duduk. Sabar. Okey. Kita keluar daripada topik kita tajuk ibu ayah, kita pergi ke public. Okey, public. Lelaki. Kenapa? Lelaki adalah pendengar yang terbaik. Anything, everything, pemimpin semuanya lelaki. Dan lelaki boleh solve the problem. Anything problem dia boleh solve. Sebab apa? Lelaki ni sambil-sambil dia mendengar, sambil-sambil tu dia fikir apa jalan penyelesaian dia. Ini melibatkan respon. If kalau kau perasan contoh, kalau lelaki bercerita dengan perempuan, respon perempuan tu agak tak best. Jujur. Tapi kalau perempuan bercerita kat lelaki, kau ada tengok tak sister lelaki kau kenal, dia akan bagi respon yang baik. Ada macam ni, dia anjak lagi cerita dia semua ni, dia bagi kata-kata semua. Betul. 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 Saya setuju. Okey, dengar. Tak dapat dinafikan dengan benda tu. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, adakah dia ini mempunyai masalah juga? Kalau mau nak cerita ke dia, kalau orang tu ada masalah, gana? Lain topik ni. Okey. Tuan Speaker, perempuan ayat dia lagi banyak patah perkataan daripada lelaki. So perempuan tu dia bercakap banyak dengan lelaki, so lelaki lebih mendengar. Saya faham boleh tak? ulang yang tu. Okey. Lelaki dia susah nak meluah. Tapi bila dia dah luah, perempuan tu akan tinggalkan kerja dia dengar apa luahan lelaki tu. Sebab apa? Sebab dia tahu lelaki susah sangat nak meluahkan kesakitan dia, kesedihan dia. Itu sahaja. Okey, sabar ya. Habis. Jap. Okey, kita bincang dulu. Okey, keputusan untuk soalan keempat ni telah dibuat dan pemenang untuk soalan keempat ni jatuh kepada lelaki. Okey, WB sekalian boleh duduk. Kita pergi ke soalan yang terakhir. Topik yang terakhir Soalan yang terakhir. Di antara lelaki dan perempuan, siapa yang lebih pandai memujuk? Okey, 40 saat bermula dari sekarang.
Bagi saya perempuan lagi pandai memujuk sebab kebanyakan lelaki dia susah nak pujuk. Dan bila lelaki ni merajuk, perempuan ni akan pujuk dia. Sebab lelaki ni susah nak merajuk, betul tak? Okey, saya bagi sikit. Okey, saya bagi sikit siapa yang pandai pujuk. Lelaki, kalau dia buat salah ke apa, contoh kalau merajuk lah, perempuan merajuk tiba-tiba ke apa, dia tak tahu nak pujuk, dia keluar, dia lepak. Dia nak hilangkan serabut dia. Dia nak hilangkan serabut dia, dia main game ke. So dia tak pujuk. Perempuan ni dia bila dia dah, lelaki ni tak pujuk aku, tak apalah, aku minta maaf lah, aku merajuk tiba-tiba. So perempuan yang pujuk lelaki. Okey, Jolobu nampaknya fashion pujuk okey, silakan Jolobu. Okey, kalau tengok pada lelaki cara pujuk perempuan, andai kata kalau macam perempuan merajuk, dia akan pujuk dengan cara bagi something. Tapi perempuan kalau lelaki pujuk, dia akan cuba pujuk sedaya upaya dengan bermacam cara sebab lelaki ni berlawan dengan ego. Kita orang perempuan faham. Okey, thank you. Ada yang mencelah lelaki, Taman Loh. Okey, teman silakan. Ingin mencelah Terima kasih untuk YB wanita dekat sini. Yang mana saya nak betulkan apa yang diperkatakan oleh Jerebu. Jolobu, apa yang Jolobu cakap tadi, lelaki bagi something untuk perempuan. Dan dia cakap lagi satu, lelaki ni ego tinggi. Sebenar-benarnya yang paling ego tinggi adalah perempuan. Lelaki nak pujuk perempuan tu, dia perlu ambil benda-benda yang dia lepas dia cakap minta maaf, dan dia baru lepas tu bagi hadiah. Kat sini kau boleh nampak berapa effort lelaki, tingginya effort lelaki untuk memujuk para wanita. Tapi perempuan senang. Berdiri. Pasal ego tu, saya mencelah sikit. Ego perempuan nak dibandingkan lelaki, sebenarnya ego lelaki lebih tinggi. Disebabkan apa tau? Kalau dia, sabar, betul. Ustaz pun ada cakap. Tapi lelaki ni, dia tak, kalau perempuan ni dia cepat ikut emosi. Lelaki tak cepat ikut emosi. So that's why kita tak nampak sangat ego dia. Tapi bila dia ikut emosi, membuat apa pun, lelaki tu ego. So yang siapa yang pandai memujuk is perempuan. Sebab apa? Lelaki dengan ego dia tinggi, and kalau perempuan tu pujuk dia dengan cara yang betul, dengan tak ulang balik kesalahan, so lelaki tu akan mudah lembut lah. Cair, betul. Keramat, silakan Keramat. Okey. Pendapat saya pula saya berpihak kepada lelaki. Sebab apa? Majoriti lelaki yang bijak adalah lelaki yang bagi masa kepada perempuan untuk bagi perempuan tu release dulu. Okey, daripada masalah dia, daripada marah dia. Memang akhirnya lelaki akan pujuk juga, lelaki akan maafkan juga. Berbeza dengan perempuan memang akan minta maaf. Tapi kalau lelaki tu tak buat, tak layan, dia takkan ada effort langsung untuk maafkan. Sebab tu ada keluarnya lagu daripada lelaki. Baby sayang, jangan marah, ku tahu ku bersalah, ku tak sengaja. Okay, thank you Keramat. Thank you. Pertama kali aku bijak. Kita orang ada lagu. Aku tak marah pun. Ada lagu. Aku sudah tak marah. Okey, yang Arif. Lelaki ni dia senang sangat nak pujuk. Kita orang ada lagu. Matilah kau. Tengok yang Arif. Okey, yang Arif. Siapa yang paling memujuk ialah perempuan. Okey, bila dia dah kenal lelaki tu, dia tahu perut dia suka makan apa. Senang nak pujuk dengan cara memasak. Diorang kalau nak pujuk senang je sebab diorang jenis tak kuat merajuk. Dia tak kuat merajuk sebab dia ego tinggi. Dia keluar pergi situ pergi sini. So bila kita pujuk dengan makanan, dia senang je. Sebab lelaki kuat pujuk, betul tak? tak kuat merajuk. Wahai cik adik, janganlah merajuk. Kami di sini sebujang rambut. Sabar, dengar lagu tu. Sabar. Lelaki, kita tengok dari cerita Piramli. Sampai 3 orang sekali lelaki berusaha untuk memujuk perempuan. Wahai saudari, maafkan kami. Okey, keputusan untuk soalan terakhir. Pemenangnya jatuh kepada perempuan. Kami amat bersyukur pada semua yang Arif. Yang Arif pun memahami peluang
Salah. Masalah tadi ke? Sorry. Pemenangnya adalah lelaki. Okay guys, so itu sajalah konten kita untuk kali ini. Tak ada kena-mengena dengan yang di luar daripada AI Team. Kita saja nak ke suasana lah. So juri keputusan semua atas Mafiq. So itu sajalah pemenangnya pada konten kali ini. Perbahasan ahli dewan AI Team jatuh kepada lelaki. Sampai jumpa di next episode. Suruh papan, tarik papan, Baba Channel Irfan.